rububiyah. Jadi sekali lagi kita ulang poin ataupun titik salah yang ada dalam konsep Tauhid 3 itu adalah apabila mengatakan boleh sahaja berlaku seseorang itu dalam dirinya ada tauhid rububiyah, tetapi dalam masa yang sama tidak mentauhidkan Allah dengan tauhid uluhiyah. Ini kita ulang banyak kali. Ini titik salahnya. Dan punca titik salah ini berlaku, ataupun punca kesalahan ini berlaku adalah datang daripada kesilapan dalam mentafsirkan apakah yang dimaksudkan dengan Rabb dan apakah yang dimaksudkan dengan ilah. Dibezakan. Rabb dengan ilah ni dua benda beza. Ini dia punya punca bagi titik salah tadi. Membezakan antara tafsiran kepada Rabb dan tafsiran kepada ilah. Mana Rabb, dia boleh saja sesuatu itu Rabb tetapi bukan ilah, ataupun dia ilah tapi dia bukan Rabb. Sedangkan kita kata sesuatu itu hanyalah ilah kalau dia itu Rabb. Yang layak jadi ilah ni dia mesti Rabb. Kalau dia bukan Rabb, dia tak boleh jadi ilah. Faham? Jadi itu dia punya punca kepada salah tadi. Lalu mereka telah menta'arifkan tauhid rububiyah itu adalah apa? Mereka kata tauhid rububiyah ini adalah mengiktiraf bahawasanya Allah ini adalah pencipta. Bila satu orang iktiraf Allah yang cipta langit bumi, bermakna dalam diri dia ada tauhid rububiyah. Jadi poin ini kita sanggah tidak tepat. Tidak betul untuk mengatakan seseorang itu kalau dia iktiraf, mengakui bahawasanya Allah sebagai pencipta langit dan bumi, maka kita isbatkan dalam diri dia si fulan ini bertauhid dengan tauhid rububiyah. Jadi bagaimana cara nak menyanggah perkara ini? Cara sanggahan itu adalah dengan pertama, kita kena tahu urutan sanggahan tu, kaedah dia. Jadi urutan sanggahan itu pertama sekali adalah kesilapan dalam mentafsirkan makna rububiyah. Rububiyah ini bukan sekadar mentafsirkan ataupun memaknakan ataupun menisbahkan khalq, pencipta kepada Allah semata-mata. Bahkan lebih daripada itu, seperti mana yang kita dah sebut sebelum ini. Nisbah tasarruful mutlaq alladhi la yuqaidu qaidun kepada Allah Ta'ala dalam mentadbir syu'unil hayah, syu'unil khalqi, maka itu adalah Rabb. Dan kita akan buktikan bahawasanya orang musyrikin tidak pernah memberi pengiktirafan rububiyah dengan erti kata yang sebenar kepada Allah. Tidak cukup kalau hanya mengiktiraf Allah itu pencipta untuk kita kata dia ini mengakui Allah ini Rabb. Tak cukup. Dalam masa yang sama, dalam perkara-perkara lain dia sekutukan Allah. Dia menisbahkan ada kuasa selain Allah boleh buat begitu, begini. Maknanya dia tidak mengisbatkan bahawasanya Allah Ta'ala itu adalah Rabb. Allahu Akbar.
Yang pertama ni, macam mana cara dia punya hujahnya? Okey, pertama kita tengok. Ini kita tengok dalam peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa ayat-ayat Al-Quran yang ada? Ayat Al-Quran yang ada dalam Al-Quran ni banyak dibawa selepas Nabi Musa ni tentang Nabi Ibrahim bersama dengan kaumnya. Saat Nabi Ibrahim mendakwah ayah dia ke pakciknya ke, dihalau daripada kalangan kaumnya. Panjang lebar dibawa kan? Panjang lebar dibawa. Apakah perkara yang diiktiraf oleh Nabi Ibrahim terhadap kaumnya? Maksudnya kita ambil contoh untuk kita faham tugas para anbiya alaihi wassalatu wassalam, tugas utama para anbiya alaihi wassalatu wassalam ketika dihantar oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tugas yang sama seluruh nabi sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah untuk membasmi apa? Syirik, membasmi kesyirikan. Dan bila dia adalah juga tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia juga adalah tugas kita semua, membasmi kesyirikan. Maka pejuang-pejuang tauhid ni, mereka gelar diri mereka ni tauhidi. Nisbah. Kadang-kadang dipakai nisbah apa? Ini cerita aliran moden ni. Menisbahkan diri mereka ni at-tauhidi. Oh, maknanya tauhid yang sebenar lah. Yang lain semua tauhid yang bercampur. Kami ni golongan muwahhid. Betul dah tu. Kalau memang niatnya untuk membasmi kesyirikan, tetapi kena ditafsirkan dengan tafsiran yang betul, yang benar. Okey, macam mana kita nak nak ambil kisah Nabi Ibrahim ni sebagai contoh untuk menunjukkan bahawasanya Rabb dengan ilah ni adalah benda yang sama. Tidaklah sesuatu itu dipanggil ilah ataupun layak dipanggil ilah, melainkan dalam dirinya sempurna sifat rububiyah. Dan kalaulah seseorang itu mengambil selain daripada Allah itu ilah, maka maknanya dia juga mengambil selain daripada Allah sebagai Rabb. Nampak tak dia punya urutan hujahnya? Hujah untuk sanggah ni, nak tahu urutan dia. Nanti tulis elok-elok, siapa yang dapat tulis bahasan ni. Jadi dia punya urutan hujahnya untuk menolak mereka yang mengasingkan antara Rabb dan ilah. Itu poin yang kita akan hujahkan. Itu kritikan terhadap mereka yang mengasingkan antara tafsiran Rabb dan tafsiran ilah. So bila itulah punca kesilapannya, maka bila kita nak sanggah, kita akan sanggah poin tu. Poin pengasingan. Dan cara sanggahan itu kita kena buktikan dua benda ni bukanlah nama yang berbeza ataupun makna yang berbeza, bahkan dia mempunyai unsur lazim dan malzum antara satu dengan yang lain. Bila seseorang itu mengiktiraf, menyembah sesuatu, mengisbatkan uluhiyah kepada sesuatu, maka secara tidak langsung dia juga telah mengisbatkan rububiyah. Dia tak berlaku, oh mereka ini mengisbatkan uluhiyah kepada selain Allah, tapi mereka tidak isbatkan rububiyah kepada selain Allah. Rububiyah hanya untuk Allah, uluhiyah sahaja yang diisbatkan kepada apa? Kepada Allah. Tak, dia tak berlaku.
bila dia isbatkan uluhiyah kepada selain Allah, maka secara tidak langsung telah mengisbatkan rububiyah kepada selain daripada Allah. Dia tak mungkin berlaku muwahhidun fil rububiyah musyrikun fil uluhiyah. Dia tak berlaku. Tak mungkin. Dalam bab rububiyah muwahhid, maksudnya ada tauhid uluhiyah, rububiyah. Tetapi dalam bab uluhiyah musyrikun. Okey, kita ambil contoh dalam peristiwa Nabi Ibrahim AS. Allah Ta'ala berfirman menceritakan tentang Nabi Ibrahim AS. Wa kadzalika ayat An'am 75-76. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutis samawati wal ard. Malakutas samawati wal ard. Wa liyakuna minal muqinin. Falamma janna alaihi al-lailu ra'a kawkaba qala hadha rabbi. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Ayat ni pun satu hal juga. Ada dalam buku yang disilibuskan kepada anak-anak bangsa kita ngaji sekolah. Bila mentafsirkan kisah Nabi Ibrahim ni, diletak tajuk Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Ayat ni yang kita selalu baca, tengok bulan, tengok bintang, tengok matahari. Ayat itu, kisah itu ditafsirkan sebagai Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Cari Tuhan maksudnya apa? Belum jumpa lagi lah. Bila sebut cari tu, sebelum tu tak jumpa lah, akhirnya jumpa. Di sebelum jumpa tu maksudnya apa? Maksudnya sebelum Nabi Ibrahim jumpa Tuhan tu maksudnya apa? Belum jumpa Tuhan lah. Kalau belum jumpa Tuhan maksudnya apa? Maksudnya waktu itu apa istilahnya? Kafir, ataupun tak ada Tuhan. Jadi bila kita sebut mencari Tuhan, maknanya Nabi Ibrahim ni pernah melalui fasa tak ada Tuhan. Dia tak ada Tuhan. Faham? Macam orang sekarang, orang hijrah kan. Oh, saya melalui proses mencari Tuhan. Mula sini, akhir sekali jumpa Islam. Kan? Ada kan berlaku begitu. Macam Nabi Sayyidina Salman mencari kebenaran. Maknanya sebelum mencari kebenaran itu, dalam keadaan sudah dewasa ni, tak ada Tuhan. Sedangkan i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, para anbiya alaihimussalam ni adalah maksum. Okey, maksum. Maksum ni tak buat dosa. Syirik ni lagi besar daripada dosa. Betul tak? Tak buat dosa. Dan pendapat yang muktamad, mereka tidak melakukan dosa sebelum dilantik menjadi nabi ataupun selepasnya. Sebelum atau selepas. Sama ada dosa kecil ataupun dosa besar. Ini perkara akidah dalam bab nubuwah kenabian. Para anbiya alaihissalam tidak buat dosa. Sekarang ni bukan kita isbatkan dosa kepada Nabi, kita isbatkan syirik ataupun isbat tak ada Tuhan kepada apa? Kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Sebab itu tak betul. Nampak tak? Bila tidak memahami akidah yang sahihah, lalu ayat Al-Quran ditafsirkan dengan tafsiran yang tidak betul. Dia punca daripada i'tiqad yang tidak betul. Bila kita jadikan perkara tadi itu asas kepada akidah, maka semua ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan sebaliknya itu ditafsirkan dengan tafsiran yang betul. Sebab ada ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan seolah-olahnya Nabi ini pernah melakukan dosa. Contohnya ayat yang masyhur, wa asa Adamu rabbahu faghawa. Dalam ayat ini menisbahkan isyan kepada Nabi Adam alaihissalam. Fawaswasa lahum asyaitanu. Apa ayat dia? Fawaswasa baca soal.
Hmm. An hadhihi syajarah. Okey. Jadi walhasilnya, contohnya ayat yang lain, fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Taba, lalu Allah menerima taubat Nabi Adam. Jadi taubat ni biasanya lah diistilahkan atas melakukan dosa. Tapi oleh kerana kita dah faham akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak menisbahkan dosa kepada Nabi, maka bila kita jumpa ayat macam ni ataupun kita jumpa hadis yang seperti ini yang zahirnya menisbahkan dosa kepada Nabi, macam mana kita nak faham ayat tu? Kena tengoklah tafsir. Faham? Sebab itu belajar akidah dulu baru belajar tafsir, supaya kita tahu akidah yang betul. Nanti masa kita tafsirkan betul. Itu susunan belajar yang betul. Bukan terus pergi pada ayat Quran, tak ada belajar fiqh, tak ada belajar akidah, tak ada belajar usul. So dia akan tafsir mengikut zahir yang dia nampak. Sedangkan akidah itu dibentuk daripada majmu'ah dalail. Majmu', himpunan dalil pelbagai. Faham? Contohnya Nabi Yunus, yang kedua contoh masyhur tentang masalah ni. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdira alayhi fanada fi dhulumat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Nabi Yunus sendiri mengaku telah berlaku zalim. Zalim ni dosa. Az-zulmu zulumat yaumil qiyamah. Jadi Nabi Yunus AS telah mengaku la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Ini macam mana pula? Macam mana nak tafsir ayat ni? Ayat yang menunjukkan seperti ini dan lain-lain. Ini semua telah diselesaikan oleh ulama akidah, yang kita akan jumpa masalah ni nanti dalam matan, tentang apakah akidah kita terhadap para anbiya alaihimus salawat wa taslimat. Okey, kembali. Tak sempat juga nak habis tajuk ni. Ini pun sudah cukup kot untuk jadikan dalil kepada isu yang sedang kita bincang. Jadi dalam ayat ni, wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardi wa liyakuna minal muqinin falamma janna alaihi al-lailu ra'a kawkaba qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Dia ayat ni perlu difahami berasaskan dengan akidah yang sahihah ini. Dia adalah sebab contoh ayat yang lain kan, qala awalam, apakah dalam ayat itu ketika Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam berdialog dengan Namrus. Ayat dalam juzuk apa tu? Juzuk 3 Juzuk apa? Apa permulaan ayat dia? Alam tara ila alladhi haja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk. Kemudian idh qala Ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumit qala ana uhi wa umit qala Ibrahim fa inna Allah yati bisyamsi min al-mashriqi fa'ti biha min al-maghribi fabuhita alladhi kafar wallahu la yahdil fabuhita alladhi kafar wallahu la yahdil qaumadh zalimin. Kemudian kalladhi, itu kisah Nabi Uzair alaihissalam. Kalau kita tengok ayat ni kisah ni tentang dengan Namrus. Kemudian kisah Nabi Ibrahim ketuk berhala. Qala bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Kemudian faraja'u ila anfusihim thumma nukisu ala ru'usihim laqad alimta ma haula'i yantiqun. Kemudian dia dalam kisah Nabi Ibrahim ni 1, 2, 3 ni dalam Quran, kalau kita tengok keseluruhannya, ada ayat yang Allah Ta'ala menyatakan bahawasanya begitulah kami telah mengajar hujah kepada Nabi Ibrahim.
Faham? Nabi Ibrahim ni Abul Anbiya, bapa kepada semua Nabi secara umumnya. Maksudnya Nabi yang datang selepasnya, Abul Anbiya kan. Ini semua adalah dalam rangka Nabi Ibrahim berhujah dengan kaumnya. Faham? Qala bal fa'alahu, itu berhujah lah tu. Dengan hujah dalam mantik dia panggil musallamat. Musallamat. Berhujah dengan Namrud. Berhujah. Dan ini pun berhujah. Jadi dialog Nabi Ibrahim itu, dia adalah menghikayatkan kepada kaumnya. Bukan itu adalah dialog adalah perkara yang sedang berlaku dalam jiwa Nabi Ibrahim. Bukan. Faham? Ini adalah dipanggil susunan hujah. Maka falamma janna alaihi al-lailu ra'a kawkaba qala hadha rabbi. Ni ikut Tuhanku. Jadi kaum dia dengar. Tapi bila bintang tu telah hilang, bila gelap malam, dah tak nampak dah cahaya dia. Oh, tak patut ni jadi Tuhan ni. Jadi kita faham tak bila orang bercakap macam tu, dia bercakap dengan menyindir. Sama macam kes qala bal fa'alahu kabiruhum. Itu percakapan Nabi Ibrahim menyindir. Yang buat ini adalah yang besar sekali. Dan sebab dia tak ada apa-apa, dia kok yang buat. Maka mereka sendiri dah dapat jawapan sebenarnya kepada kesesatan mereka. Sebab itu Allah Ta'ala sebut faraja'u ila anfusihim. Bila Nabi Ibrahim sebut je qala bal fa'alahu kabiruhum, maka masing-masing kembali kepada diri sendiri, cakap hati. Laqad alimta ma haula'i yantiqun. Kamu pun tahu mereka ni mana boleh cakap. Nak tanya macam mana? Dah tu kalau tak boleh cakap, kenapa sembah? Itu maksud hujah dia. Faham? Jadi kita dalam berhujah itu secara tadriji, kita pergi dulu kepada subjek yang paling kecil, ialah daripada subjek yang lain, bulan, bintang, matahari kan. Maka tengok dulu secara tadriji hujah. Tengok ini, okey, tak boleh jadi Tuhan. Kita pergi ikut yang lagi besar, tak boleh jadi Tuhan. Pergi lagi besar, ini pun tak boleh jadi Tuhan. Sebab semua ada sisi lemah dia. Falamma janna alaihi al-lailu ra'a kawkaba qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Kemudian tengok pula bulan, falamma ra'al qamara bazighan qala hadha rabbi falamma afala qala la in lam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhalin. Kemudian akhir sekali falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadha rabbi hadha akbar falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Faham? Itu bukan Nabi Ibrahim sedang mencari Tuhan. Dia sedang bergelut dalam jiwa dia, mana satu Tuhan ini kot? Belum lagi, nampak lemah. Pergi tengok yang besar lagi, subjek besar lagi. Tidak, dia sedang bercakap dengan kaum dia. Faham? Sebab itu di hujung ayat tu berbunyi falamma afalat qala ya qaumi inni bari'un mimma tusyrikun. Wahai kaum, aku berlepas diri daripada apa yang kamu sekutu. Sebab apa? Kaum Nabi Ibrahim ni menyembah kawakib, menyembah apa? Bintang antaranya. Okey, maksudnya kalau matahari yang besar daripada kawakib pun tak layak jadi Tuhan, kawakib lagi tak layak jadi Tuhan. Faham? Itu hujah akliyah. Tapi itu bukan mahal istidlal yang kita nak istidlal dalam tajuk sanggahan terhadap tauhid 3 ni. Dia bukan situ mahal istidlal. Tadi itu saya nak terangkan tentang kesalahfahaman dalam mentafsirkan ayat ini, lalu menjadikan tajuk Nabi Ibrahim mencari Tuhan, tak jumpa Tuhan dia. Mula ini akhir sekali baru jumpa. Bukan, tak betul. Jadi mahal istidlal yang kita nak ambil daripada ayat ni, yang membuktikan bahawasanya bila sesuatu itu dipanggil ilah, sebelum dipanggil ilah diisbatkan Rabb dulu pada dia. Bila isbat Rabb baru isbat ilah. Mana ada satu orang
dia takzimkan satu benda tanpa didahului oleh sesuatu i'tiqad. Contohnya kan, dia takzim benda ni sebagai besar, dia sembah, mestilah didahului oleh satu i'tiqad. I'tiqad apa? I'tiqad benda ni power, benda yang disembah ni ada power. Faham? Contohnya boleh bagi jadi sakit, ataupun boleh bagi rezeki, ada i'tiqad tu dulu datang baru sembah. Faham? I'tiqad bahawasanya benda tu boleh buat sesuatu, tadbir. Itulah i'tiqad rububiyah. Faham? Dia i'tiqad bahawasanya pada benda itu ada tasarruf lah yang membawa kepada menjadikannya sebagai Tuhan. Sebab itu kita mengatakan bahawasanya pengasingan itu adalah tidak tepat. Jadi apakah yang dimaksudkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam bila tengok benda ni, ini tak boleh jadi Tuhan, ini tak boleh jadi Tuhan. Semua Nabi Ibrahim gunakan perkataan apa? Hadza Rabbi. Hadza semuanya Rabbi. Ini adalah Rabbku. Maksudnya apa? Ini adalah Rabbku yang sepatutnya aku sembah, Rabb yang sepatutnya aku ibadah. Tapi bila tengok lemah, lemah, macam mana nak jadi Rabb? Bagaimana nak jadi Rabb kalau lemah? Jadi nampak tak? Bila dia lazim, bila seseorang melihat sesuatu objek tidak ada kuasa rububiyah, maka lazim daripada itu dia akan menafikan uluhiyah. Hadza Rabbi. Bila tengok dia tu cemerlang waktu malam, kemudian apa? Kemudian bila tengok dia itu hilang, bila dah gelap malam sangat, maka maknanya dia lemah. Bila lemah tak boleh jadi ilah. So jadi menunjukkan apa? Ini semua tidak boleh dijadikan Tuhan kerana tidak ada sifat rububiyah pada dia. Jadi kenapa dia itu jadikan Tuhan? Supaya ia itu adalah disembah. Jadi ini satu perkara yang sudah cukup lah. Dia ada lagi contoh yang Nabi Musa pun ada contoh, Nabi Musa dengan tukang sihir. Tapi ini adalah contoh bahawasanya sebenarnya Rabb adalah kelaziman daripada ilah, mengisbatkan sesuatu itu ilah, maka dalam masa yang sama mengisbatkan sesuatu itu adalah Rabb. Dia bukan adalah dua benda yang berasingan. Wallahu a'lam bissawab. Secara ringkas, tauhid uluhiyah itu mereka mengatakan tauhid ilahiyah itu adalah mengisbatkan ibadah kepada satu zat sahaja. Orang yang menyekutukan Allah dalam tauhid uluhiyah iaitu mengisbatkan ada selain daripada Allah yang layak diibadahkan. Dan tauhid asma' was sifat yang dimaksudkan oleh golongan yang mentaksimkan ini, maksud mereka bila kata tauhid asma' was sifat, maksudnya apa? Al-imanu, tulis bikulli ma warada. Ini Syekh Abdullah bin Bas tulis, al-imanu bikulli ma warada fi kitabillahi al-aziz wa fi sunnati as-sahihah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min asma'illah wa sifatihi wa isbatiha. Nanti tulis muka surat 143. Wa isbatiha lillahi 'ala al-wajhi alladhi yaliqu bihi min ghairi tahrifin wala ta'tilin wa min ghairi takyifin wala tamthil. Ini yang dimaksudkan dengan tauhid asma' wa sifat. Maksudnya apa? Isbatkan kepada Allah semua yang Allah isbatkan pada diri dia, dengan wajah yang layak dengan Allah, tanpa ada tahrif. Tahrif ni yang dimasukkan takwil. Tak boleh takwil, tak boleh ta'til, tak boleh takyif, tak boleh tamsil. So nampak macam okey kan? Okeylah tauhid asma' was sifat. Jadi maksud daripada tauhid asma' was sifat, contoh bila Allah isbatkan dirinya ada yad, kita kena isbatkan macam tu. Tanpa takwil. Yad. Bila disebabkan Allah itu istiwa alal arsh, kena isbatkan tanpa takwil. Di situ sebenarnya puncanya. Jadi dia ada dua benda yang selalu jadi isu yang besar dalam bab akidah ni. Masalah tadi ni satu lagi. Masalah ni dari tempat dia akan dibahaskan. Nanti tulis poin ni 143 dekat berita, semua boleh tulis. Baris nombor 3 sampai ila akhiri. Subhanallah.